Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So bertemu kembali kita dalam kelas 2A2. So saya nak masuk hari ini pertahanan badan. Okey, boleh buka muka surat 82 dan 83. Okey, pertahanan badan tolong tengok betul-betul. Okey, so badan kita ada pertahanan badan yang melawan jangkitan daripada luar ataupun patogen daripada luar. Apa itu patogen? Patogen adalah organisma yang bawa penyakit. So dia boleh jangkit pada kita. Dia masuk ke mana? Caranya dia masuk 4. Okey, so tengok sini. Dia masuk melalui respirasi. Respirasi semasa awak bernafas. Dia masuk melalui pencernaan sewaktu awak makan, okey, makan minum, okey, perkumuhan sewaktu mengeluarkan najis ataupun buang air, okey, dan masuk melalui kulit. So 4 benda tu dia boleh masuk. So macam mana badan kita nak lawan, okey, patogen ini? So kita ada 3 pertahanan dalam badan kita. Ingat 3. Sekatan jalan raya dalam badan kita ada 3. Barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua, barisan pertahanan ketiga. So, barisan pertahanan pertama dan barisan pertahanan kedua termasuk dalam tidak spesifik. Barisan pertahanan ketiga termasuk dalam spesifik. Okay. So, itu benda 3. So, mari kita tengok one by one. So, barisan pertahanan pertama. Okay. Barisan pertahanan pertama kita biasanya yang pertama melibatkan kulit dan juga mukus. Okay, mukus. So, kulit, okay, dekat kulit kita yang pertama dia ada peluh dan juga sebum. Sebum ni apa? Sebum ni minyak. So, peluh dan sebum ni mengandungi bahan kimia yang mana dia boleh mematikan patogen itu sendiri. Okay, so bila dia mati, dia tak dapat nak tembus lah masuk dalam. Okay, tapi kalau dia tembus juga, tak apa, kita ada barisan pertahanan kedua. Okay, kita tengok lagi selain daripada kulit, okay, apa lagi yang menjadi barisan pertahanan pertama kita? So kita ada mukus. Okay, dekat hidung kita, okay, dalam hidung kita ada bulu hidung kan. Okay, bulu hidung itu juga melambatkan sesuatu patogen itu masuk terus ke dalam. So dia jadi macam semak samun kan. So susah dia nak masuk. Okay, mukus itu sendiri, okay, melapisi awak punya hidung tu. Okay, yang mana dia akan apa? Dia akan buat apa? Dia akan memerangkap lah, okay, patogen itu sendiri, okay, untuk dia masuk lebih terus ke dalam. Okay, mukus ada mukus bendali. Okay, bendali sebab itu hidung kita bukan sesuka hati ada bulu hidung. Okay, dekat mata kita pun bukan sesuka hati Tuhan jadikan bulu mata. Okay, untuk menapis sebarang benda asing, okay, untuk masuk ke dalam mata. Okay, so dia jatuh dekat bulu mata dulu kan. Okay, dekat telinga, kenapa ada tarik telinga? Tarik telinga itu sendiri adalah antiseptik. Okay, dia boleh bunuh kuman-kuman tu untuk patogen tu terus masuk dalam. Okay, bukan sesuka hati ada tarik telinga kan. Okay, so itu adalah barisan pertahanan kita yang pertama. Macam mana dia masuk ke kulit, cikgu? Dia masuk melalui ruang-ruang yang terbuka, luka-luka awak. Okay, luka-luka awak dia lagi senang masuk. Okay, so bila dia boleh masuk juga, okay, dah walaupun dah macam-macam dah buat tadi, masuk juga, okay, tak apa, kita ada barisan pertahanan kedua kita dalam badan kita sendiri. Okay, iaitu sel darah putih. Sel darah putih kita nak buat apa? Patogen dia dah masuk. So dia akan, okay, nampak situ. Ini sel darah putih kita. Okay, ini patogen tu. Patogen, nampak dia patogen. Patogen daripada kulit tadi boleh masuk ni. So sel darah putih kita ni, dia akan pergi kepada patogen itu, dia akan makan. Okay, ini patogen, dia akan makan macam tu. Okay, macam tu. So proses itu namanya fagositosis. Okay, sebut ya, fagositosis. Nampak tu mulut dia tu. Okay, fagositosis. Dan dia akan cernakan. Cerna tu apa? Dia akan makan bentuk halus lagi halus menggunakan enzim. Okey, matilah dia. Tapi kalau patogen ni berjaya juga melepasi halangan kedua, tak apa.
kita ada lagi pertahanan yang ketiga. Okey, iaitu antibody dalam badan kita. Okey, so nampak tu. Okey. Yang kuning ni patogen yang kuning ni patogen, nampak ni patogen, ni patogen, ni patogen, patogen. Ini antibody yang macam Y ni, lastik awak ni, macam lastik ni. So macam mana caranya tu? Apa itu antibody? Antibody dihasilkan oleh sel darah putih. Sel darah putih, dalam sel darah putih ada protein. Protein sel darah putih tu dikeluarkan, dikeluarkan daripada badan dia membentuk antibody. So antibody macam Y tu, Y tu, Y macam ni Y, Y. Banyak dalam badan kita, dia akan buat apa? Dia akan melekat. Nampak? Dia lekatkan diri dia tu pada antigen. Apa itu antigen, cikgu? Antigen ni antigen juga nama dia. Antigen adalah benda asing yang masuk dalam badan kita. Tak kira apa-apa je yang masuk dalam badan kita, yang mana badan kita akan kategorikan itu adalah antigen, benda asing, bukan badan kau ni, bukan daripada badan kau. So antibody kita akan react. Antibody kita akan react. So akan bertindak balas. Sebab itulah awak rasa macam sakit kepala, rasa macam demam. Itu adalah salah satu tindak balas yang mana antibody awak sedang melawan jangkitan itu. Okey. Contoh antigen lain tu apa lagi? Antigen lain contohnya darah yang tak sama dengan darah awak. Awak A positif, masuk A negatif. Tiba-tiba pada awak rasa macam sawan ke apa ke. So itu adalah tindak balas badan awak sendiri sedang menghasilkan antibody, sedang melawan jangkitan itu sendiri. So bila dia dah makan, sudah melekat antigen ni, dia akan buat satu gumpalan macam ni. Dan dia akan keluar daripada badan lah. Dan dia akan bunuhlah segala patogen-patogen tu. Itu yang terakhir tu, dah tak ada apa-apa dalam itu yang terakhir dalam badan awak. Tapi kalau dia masuk juga, antibody awak sebenarnya lemah. So kena makanlah makanan-makanan yang membantu meningkatkan antibody. So bila antibody awak dah melawan jangkitan itu, dapat melawan patogen ataupun antigen, benda asing ni, dia so badan awak sudah imun. Awak mempunyai sistem keimunan badan sistem keimunan badan awak telah berkesan. Apa itu sistem keimunan badan awak? Keupayaan badan awak melawan patogen. Keupayaan badan awak untuk melawan patogen. Imun. Apa maksud keimunan? Maksudnya macam ni. Malaysia ada askar. Malaysia ada askar. So askar tu adalah antibody. So Israel datang nak serang Malaysia. So pasukan askar kita ni, askar antibody awak ni, askar dia lawan Israel, menang. Menang contohnya. So bila ada lagi Israel datang, so kita dah tahu dah, cara macam mana nak lawan askar-askar tu kan. So itu namanya keimunan, sistem keimunan kita. Badan kita dah tahu macam mana cara nak lawan sesuatu serangan penyakit. Itu adalah sistem keimunan badan. Badan awak dah tahu macam mana nak melawan serangan. Keupayaan. Badan awak dah upaya dah nak melawan sesuatu jangkitan. Alright. Inilah yang berlaku. So last sekali rumusannya ada 3. Yang pertama, barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua, barisan pertahanan ketiga. So saya harap penjelasan saya tu dapat menjelaskan dengan lebih lanjut lah. Apa yang ada. Kalau tak faham lagi, boleh rujuk buku teks ataupun PM saya secara personal. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.